Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Hadi Ismail dalam kelas RBT tingkatan 1. Okey. Selamat datang. Cikgu ucapkan kepada pelajar yang mungkin baru pertama kali sampai di channel Cikgu. Okey, selamat datang. Boleh scroll lah, tengoklah video-video yang telah Cikgu hasilkan dalam koleksi playlist lah. Okey. Cikgu dah asingkan mengikut kategori tingkatan 1, 2 dan 3. Kamu boleh tengok dan boleh kongsikanlah dengan kawan-kawan kamu. Alright. Topik hari ni kita akan tengok bagi RBT tingkatan 1 bab 4 iaitu gaya visual lakaran. Okey, topik ni sebenarnya dia berada di dalam bab 4 lakaran pictorial. Kamu dah belajar berkaitan sebelum-sebelum ni kan? Saya dah terangkan berkaitan dengan apa? Jenis-jenis lakaran pictorial, lakaran oblik, lakaran isometrik, perspektif dan sebagainya. Dan salah satu elemen yang ada dalam lakaran pictorial adalah gaya visual lakaran. Apa benda tu? Sekejap lagi kita tengok. Kita akan bincangkan dan kita akan lihat kaedah bagaimana kita nak boleh buat gaya visual lakaran. Okey, jom kita masuk kelas. Let's go. Jom. Okey, ini dia. Apa yang akan dipelajari dalam subtopik ni? Okey, kita akan lihat part 1-2 mengenal pasti teknik lakaran pictorial. Sebenarnya dalam part 1-2 ni, pelajar sebenarnya dah belajar banyak perkara penting. Ini gaya visual lakaran ni adalah yang terakhir lah. Apa benda? Pelajar boleh rujuk dalam buku teks, tengok pada muka surat 88 sehingga 91. Okey, buku teks tingkatan 1 boleh rujuk 88 hingga 91. Dalam tu dia ceritakanlah apa benda gaya visual lakaran. Okey, jom kita lihat. Saya akan terangkan seberingkas lah. Okey, dalam lakaran pictorial, ini yang pelajar dah belajar. Apa lakaran pictorial? Iaitu lakaran yang memaparkan imej 3 dimensi supaya memudahkan pereka bentuk, menggambarkan bentuk atau mentafsir suatu lakaran produk. Maksudnya tujuan lakaran pictorial ni kita buat supaya kita nampak lakaran tersebut dalam bentuk 3 dimensi. Okey, apa contoh-contoh lakaran pictorial? Ini semua kita dah belajar. Lakaran oblik kita dah tengok, lakaran isometrik, lakaran perspektif 1 titik, 2 titik, 3 titik, semua kita dah tengok. Lakaran bulatan, lengkungan dan elips pun kita dah tengok. Lakaran silinder dan kon pun kita dah buat. Yang terakhir dalam topik ni adalah gaya visual lakaran. Okey, gaya visual lakaran yang akan kita tengok hari ni. Alright. Apa benda gaya visual lakaran? Kan? Apa yang dikaitkan dengan gaya ataupun visual bagi lakaran tersebut. Jadi dia kata merujuk kepada teknik yang menjadikan lakaran tersebut dia seolah-olah nampak macam real, nampak macam benda yang sebenar ataupun produk yang sebenar. Itu adalah gaya visual lakaran. Okey, dan satu lagi kita nak jadikan lakaran kita tu supaya dia lebih menarik. Kenapa perlu menarik? Antaranya adalah kita nak supaya orang ataupun pelanggan kita dia pertama kali melihat dia umpama macam kita menyanyi lagu lah kan. Kali pertama lihat dah jatuh cinta. Macam tu lah. Okay, umpamanya. Alright. Dia kata bagi gaya visual lakaran ni, dia kata boleh dilakar dalam bentuk sama ada 2 dimensi ataupun 3 dimensi terpulang. Untuk gaya visual lakaran ni, kita akan belajar rendering dan juga shading bayang-bayang tu. Dia kata boleh buat dalam bentuk 3D, boleh 2D pun boleh. Jalan, tak ada masalah. Kemudian dia realistik dan juga dia konseptual. Di bawah ni adalah contoh lah. Ini bahagian ni contoh rendering dan di bahagian satu lagi ni adalah contoh kesan cahaya dan bayang. Sekejap lagi kita lihat bagaimana proses menghasilkan kedua-dua ni. Alright. Okey. Kita tengok apa lagi dia kata. Satu persatu kita tengok. Rendering, memaparkan permukaan rata supaya kelihatan melengkung. Maksudnya
rendering ni, kita nak hasilkan, kalau katakan kita nampak kan, contoh macam di bawah dia ada permukaan yang melengkung, tapi kita perlu buat garisan-garisan ataupun kita perlu lebih gelapkan dia tu supaya dia nampak, pelanggan dia akan lihat, dia nampak, ini kawasan ni adalah melengkung, dia tak nampak macam mendatar. Macam tu lah, itu tujuan dia lah. Kemudian boleh menggunakan sama ada warna, tekstur, garisan dan juga bentuk terpulang. Nak gunakan warna boleh, nak gunakan bentuk tak ada masalah, nak gunakan garisan, kita tebalkan garisan kita pun boleh. Itu tujuan rendering. Kita boleh menggunakan alatan-alatan asas mewarna. Apa alatan asas mewarna? Contohnya adalah pensil warna, pen penanda, highlighter pen, pen dakwat, pastel kapur. Tak ada masalah. Semua boleh diguna pakai mengikut kreativiti kamu. Okay? Alright. Seterusnya. Ini contoh rendering yang ada di dalam buku teks. Kamu tengok daripada lakaran biasa yang awal tu, yang akhir sekali kita nampak ada rendering yang dah dilakukan terhadap beg tu lah. Kan? Kita nampak ada kawasan yang lebih gelap, ada kawasan yang agak cerah kan. Okay? Kemudian, ini saya nak tunjukkan bagaimana contoh kita boleh buat rendering. Jom kita tengok sama-sama. Alright. Okay. Alright. Bila kita dah lukis satu-satu objek produk, kamu nampak kan bagaimana saya kita gunakan pensil, teknik pensil tu, kita gelapkan di bahagian mana yang kita nak menampakkan kesan dia tu. Contoh, okey, kita gelapkan di kawasan-kawasan yang kita nak menampakkan kesan. Kemudian saya galakkan supaya gunakanlah pensil grade 2B kan. Dia agak gelap sikit. Kalau HB dia terlalu cerah sangat. Okey, kemudian kita gunakan teknik menggunakan tisu. Tisu, okey. Kita gosok je di bahagian kita punya yang di kawasan gelap tadi supaya dia nampak lebih smooth ataupun lebih macam kesan dia tu nak kita nampak macam wah nice kan. Dia tak nak tak terlalu nampak macam kita buat contengan tak. Ini lebih kepada rendering. Tengok bahagian atas kan saya buat. Okey. Macam itulah. Okey. Kita gelapkan dulu di kawasan mana yang kita nak buat kawasan tu menonjol, kemudian kita gunakan tisu, kita hanya tarik sahaja. Tak ada masalah. Okey. Ini contoh bagaimana kita boleh buat proses rendering. Okey, saya teruskan lagi. Baik, ini hasil, antara hasil dia lah. Kamu nampak kan? Ni kawasan mana yang dia gelapkan sikit. Okay? Di bahagian bawah ni adalah yang kedua. Kita akan belajar selepas ni. Kita tengok dulu di bahagian rendering. Sama juga macam ni. Nampak rendering dia. Bila dia buat rendering di bahagian tengah ni, kita nampak dah. Dia rupanya dia melengkung. Bentuk dia tu melengkung ke hadapan. Macam mana saiz dia sampai ke belakang kan. Kita nampak. Maksudnya rendering tu dia nak bagi penegasan bagaimana rupa bentuk yang real, sebenar. Okay. Alright. Kita masuk yang kedua. Kesan cahaya dan juga bayang. Kesan cahaya dan bayang ni dia memberikan kesan yang pertama adalah menimbulkan bentuk objek. Bila ada kesan cahaya dan bayang tu, kita nampak bentuknya macam ni. Kita tahu. Okay, bentuk yang sebenar objek dia macam ni. Kita tahu. Contoh macam bola kan. Kita tahu. Ini bentuk dia bila ada ni kan. Kita nampak bentuk dia macam ni. Alright. Kemudian kita nampak rupa objek kelihatan sempurna. Maksudnya bila kita buat kesan cahaya dan bayang, objek tu seolah-olah sempurna. Dia tak macam tergantung, dia tak macam kan. Cuba bayangkan kita tak ada bayang-bayang. Sudah kan. Jadi ini antara contoh yang terbaik lah. Boleh kamu lihat dalam buku teks. Kemudian dia kata kedudukan sumber cahaya perlu diketahui. Kamu perlu tahu dulu di mana kedudukan cahaya. Kalau kamu tak tahu, kamu tak boleh nak bayangkan. Contoh macam kita kan, kita berdiri, matahari di bahagian depan kita. Kita berdiri di depan menghadap matahari. Jadi bayang-bayang ke mana? Mesti ke belakang kita. Takkanlah bayang-bayang di depan kita lagi. Itu contoh yang mudah lah. Okay, alright, kita tengok. Ini contoh yang diberikan dalam buku teks. Pelajar boleh lihat. Ini nampak kesan pantulan cahaya, kesan bayang-bayang dihasilkan kan. Kita nampak memang perfect, sempurna lah.
Ini contoh dia. Alright. Ini contoh bagaimana kita boleh buat langkah untuk buat kesan cahaya. Saya gunakan untuk sebiji apple. Kemudian kita buat. Ini adalah arah dari mana cahaya tu datang. Okey, arah pencahayaan kita. Contoh. Pelajar nak aplikasikan mudah. Pelajar ambil satu torchlight. Duduk di kawasan yang agak gelap sikit kan, dalam bilik, tutup lampu. Kemudian guna torchlight, kamu suluhlah pada satu benda. Contoh, kamu pegang botol. Kamu suluh pada botol tersebut, kamu nampak bagaimana realistik dia punya bayang-bayang botol tersebut. Macam gitulah. Okay, alright, nampak. Bila saya nak buat kita punya tu, kita anggarkan bagaimana bayang-bayang yang akan terhasil bagi sebiji apple tersebut. Okay. Kemudian kita pun gelapkan bayang-bayang tersebut. Kaedah lebih kurang macam rendering tadi. Okay. Sebab apa? Sebab bayang-bayang dia memang gelap. Mustahil kita nak jumpa bayang-bayang yang cerah kan. Okay. Takkan ada bayang-bayang yang berwarna hijau, berwarna merah kan. Okay. Ini contoh lah bayang-bayang yang kita boleh dapat daripada sebiji apple. Okay, kita gelap je, kita renderingkan di kawasan yang kita anggarkan dia punya bayang-bayang akan berlaku. Nampak? Kita dapat. Okay. Nak lagi smooth kita punya kesan bayang-bayang tu, boleh gunakan tisu lah. Tapi bila guna tisu dia akan jadi semakin malap. Jadi saya rasa perfect lah ni. Kita hanya gunakan dengan pensel terus. Kita buat. Nampaklah kesan cahaya dan bayang. Alright. Jom kita tengok apa lagi yang seterusnya. Ini hasil bagi kesan cahaya dan bayang. Nampak? Ni macam ni lah saya sebut. Kamu boleh hasil cuba sendiri. Letak botol di rumah kamu di kawasan yang gelap. Kamu suluh dengan torchlight. Kamu akan nampak. Ini bayang-bayang di bahagian belakang. Itulah serupa bentuk kesan cahaya dan bayang. Okay. Alright. Ini semua contoh yang boleh kamu perhatikan. Nampak dia punya bayang-bayang kan. Maksudnya cahaya di bahagian daripada arah sinilah. Ini pun sama. Cahaya daripada arah sini. Macam ni. Ni cahaya daripada arah sini. Kalau dia ke sana, bayang-bayang ke sana. Okey. Daripada sini, bayang-bayang mesti di bahagian belakang ni kan. Sama juga ke sini. Okey. Alright. Ini jadi yang ini cahaya dia mesti daripada sinilah kan. Daripada hadapan dia. Sebab bayang-bayang dia menghadap ke belakang. Okey. Alright. Kita tengok. Ini yang pelajar perlu cuba hasilkan. Ini di bahagian ruang description video. Saya ada sertakan satu link. Saya dah sertakan satu pautan untuk modul latihan ni. Uji minda ni. Cuba pelajar hasilkan rendering ataupun teknik gaya visual lakaran yang telah dipelajari, teknik rendering dan juga teknik kesan cahaya bayang pada rajah di bawah. Tak kisahlah, pelajar boleh photostat ke, nak print ke, nak salin semula ke, nak lukis semula ke pun boleh, tak ada masalah. Jadi bila arah pencahayaan kat sini bermaksud bayang-bayang di bahagian belakang sini kan. Jadi kemudian di bahagian back ni pelajar buatlah rendering. Okey. Jadi dua benda yang pelajar perlu hasilkan. Alright. Jadi cikgu rasa setakat itu dulu untuk pertemuan kita pada kelas kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Cikgu ucapkan terima kasih banyak yang selalu support menonton video-video cikgu. Jangan lupa untuk kongsikan dengan kawan-kawan kamu jika kamu rasa bermanfaat. Okay. Cikgu mohon ampun dan maaf kalau ada kesilapan bahasa daripada cikgu. Okay. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi.